perkataan-perkataan yang wazannya hampir sama dengan ni, kita dah boleh agak, oh ni sama ada sirah al-mubalaghah dengan sifah al-musyabbahah. Dia ada kaitan antara dua, bukan ada kaitan lah, maksudnya ada persamaan antara dua jenis ini, sama ada sirah al-mubalaghah dan juga sifah al-musyabbahah. Okey, kita ulang sedikit. Sebelum ni kita dah sentuh mengenai dalam wazan, dalam wazan isim kita dah sentuh tentang isim fa'il dan juga dah sentuh dengan tentang isim maf'ul. Isim fa'il dengan isim maf'ul dah selesai. Masdar akan datanglah insya-Allah. Okey. Malam ni kita nak fokus dua lagi wazan ataupun dua lagi pecahan dalam isim ni, iaitu sirah al-mubalaghah dan juga as-sifah al-musyabbahah. Okey, sebelum kita masuk pada dua tajuk ni, kita ulang kaji sedikit tentang dua pecahan, dua mushtaqat yang kita dah belajar pada sebelum-sebelum ni, iaitu isim fa'il dan juga isim maf'ul. Dia belajar wazan isim ni sebenarnya lebih payah berbanding wazan fa'il, sebab fa'il walaupun dia ada 9 wazan, sama juga isim ada 9 wazan, tapi pecahan kepada fa'il tu 3 je. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Tapi di wazan isim sama juga ada 3 wazan. Ada 9 wazan, tapi pecahannya banyak. Tadi masdar kita sentuh lagi, yang sebelum ni baru kita sebut isim fa'il dan juga isim maf'ul. Jadi seperti yang kita dah sebut sebelum ni, pembincangan sorof adalah pembincangan tentang perkataan tu. Dia bukan dalam ayat. Jadi kita nak terjemahkan satu perkataan tu. Apa beza isim fa'il dengan maf'ul? Fa'il lah yang membuat, maf'ul yang terkena perbuatan tu. Jadi kita dah sebut isim fa'il dengan isim maf'ul ni, cara kita nak buat wazan dia ataupun cara kita nak kenal wazan dia, dia kena bezakan antara sulasi dengan ghairu sulasi. Sama ada 3 huruf ataupun lebih daripada 3 huruf dia punya fa'il madhi dia. Okay, kalau sulasi untuk isim fa'il, bentuk dia fa'il lah. Kalau sulasi untuk maf'ul, bentuk dia maf'ul. Contohnya apa? Fa'il, qatil, pembunuh. Dia punya sulasi dia qatala. Maf'ul, maqtul, yang kena bunuh. Itu untuk sulasi. Kalau untuk rubai ataupun lebih, maknanya selain daripada awal sekali tambah huruf apa? Mim. Kemudian beza antara fa'il dengan maf'ul pada huruf sebelum akhir. Fa'il huruf sebelum akhir dia baris bawah, maf'ul huruf sebelum akhir dia baris atas. Okey. Contohnya perkataan kita ambil perkataan anzala, contohnya anzala. Okey. Anzala ni fi'il madhi lah, anzala. Jadi dia lebih daripada 3 huruf, ada tambahan hamzah. Jadi dia punya isim fa'il dia tajih tambah mim dahulu di hadapan. Okey, tambah mim dulu. Yang lain, okey, tambah mim. Okey. Mim untuk wazan nombor 2 ni, tambahan hamzah ni diubah hamzahnya jadi, mana hamzah tu dibuang lah. Okey. Yang ni kekalkan baris. Ikutlah baris wazan ni kan. Nunnya mati. Lam ni lam huruf akhir ni ikut nahwu lah. Maksudnya dia mu'rab. Mungkin munzilun boleh, lan boleh, lin boleh, ikut keadaan. Okey. Jadi macam mana nak bezakan antara fa'il dengan maf'ul? Baris huruf sebelum akhir. Munzil untuk fa'il, munzal untuk maf'ul. Okey. Sama juga kalau wazan nombor 3 contohnya. Wazan nombor 3 nazzala. Okey, ada fa'ala nazzala. Okey, cuba buat untuk fa'il nazzala. Nazzala.
Munazzalu. Fa'il. Fa'il dia. Ha. Nazzala. Nazala. Ha. Yunazzilu. Munzilu. Kalau munzilu untuk anzala, ni nazzala, ada sabdu. Nazzala. Yanzilu. Munzalu lah kot. Sabdu tu kena kekalkan. Pada fa'il, pada mudhari' dulu kan Ustaz? Iya. Tu Nazzala. Dia Yunazzilu. Yunazzilu. Jadi munazzalu lah. Tapi dia punya fa'il. Huruf sebelum akhir dia kena ubah. Munazzalu. Untuk fa'il huruf sebelum akhir dia baris bawah Yunazzilu. Munazzilu untuk fa'il. Untuk maf'ul dia munazzalu. Okey, munazzilu. Jadi saya cara tulisannya. Munazzilu. Munazzilu dengan munazzalu. Okey. Munazzilu dengan munazzalu. Tu dia punya wazan dia. Okey. Hari ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu sirah al-mubalaghah. Apakah dia sirah al-mubalaghah ni? Sirah al-mubalaghah dan juga sifat musyabbahah ni sebenarnya tak jauh. Dari sudut makna dia tak jauh daripada isim fa'il. Maknanya lebih kurang macam isim fa'il lah, lebih kurang. Tapi dia ada sedikit tambahan dia. Okey, sirah mubalaghah ni ta'rifnya adalah asma'un. Okey, asma'un, apa dia asma'? Isim lah. Asma' ni jamak kepada isim. Jadi syarat untuk buat sirah mubalaghah ni ataupun syarat nak kenal sirah mubalaghah, dia mesti isim. Sebab tu kita bincang sekarang ni wazan isim. Okey, isim. Jadi isim, biasa kita kan kalau kita buat dalam surah ni kita akan letak tanwin lah. Jadi munazzalun. Sebab apa? Nak tunjukkan dia isim, tanwin tu. Tapi tak semestinya sentiasa munazzalun. Sebab baris akhir tu adalah mengikut mahallul i'rab. Ikut imunahu kan. Kalau mungkin dia munazzalun, mungkin munazzalin, mungkin munazzalan. Tapi huruf perkataan tu dia kekal. Okey, ta'rif untuk sirah al-mubalaghah, dia lah asma'un, isim, tushtaqu yang terpecah, ataupun yang terkeluar, tushtaqu yang dipecah daripada af'al, daripada fa'il, lidalalati ala, untuk menunjukkan ala makna ismil fa'il, menunjukkan makna dia macam makna isim fa'il. Dari sudut terjemahan tu isim fa'il, tapi ada makna tambahan. Apa makna tambahan dia? Takkidil makna, untuk menguatkan lagi makna, wa taqwiyatuhu, dan untuk mengukuhkan lagi, menguatkan samalah, wal mubalaghah fihi, untuk melebihkan lagi padanya. Jadi mungkin dari sudut dalam imbuhan kita mungkin tak adalah, kita ada setakat fa'il tu ada pemain, yang bermain, pemain. Tapi sirah mubalaghah ni dia kita perkataan tu dia akan jadi makna seolah kita nak menguatkan lagi. Sebab tu dalam nama Allah kebanyakannya menggunakan isim ataupun sirah mubalaghah ni, yang maha kan, yang hebat, yang apa, Jabbar. Nanti kita tengok dia punya wazan dia. Okey, cuma makna dia macam tu. Sirah mubalaghah ni makna dia sama macam isim fa'il, makna dia. Cuma ada makna tambahan, iaitu menguatkan makna dan juga menguatkan dan mengukuhkan makna, dan juga mubalaghah, berlebih-lebihan. Contohnya kalau kita nak kata orang yang alim, itu orang yang tahu benda, itu alim. Tapi kita buat sirah mubalaghah al-allamah,
Orang yang sangat-sangat tahu. Macam itulah lebih kurang terjemahan dia, kena ada lebih-lebih lagi. Okey. Jadi al-fi'lu ghairu thulathi. Okey, silap ni. Okey, kita tengok wazan dia. Yang ni, yang bawah ni isim fa'il lah itu. Apa tak terbuang pula dunia ni. Okey. Ni isim yang apa? Ayat bawah ni daripada nota isim maf'ul lah itu tak terbuang pula. Okey. Dia punya wazan dia okey. Kita terus pergi pada wazan dia. Okey, wazan dia ada banyak wazan, tetapi yang famousnya ada 5 wazan. Okey, ada 5 wazan. Okey, berita baiklah mengenai sirah mubalaghah dan juga sifah musyabbahah ni. Dia lebih mudah sedikit berbanding mushtaqat pecah-pecah lain, kerana sirah mubalaghah ni hanya ada untuk wazan nombor 1 saja. Maksudnya dia samalah. Cuma wazan nombor 1 tu dia banyak pula dia punya pecahan yang dia punya wazan dia tu. Walaupun suatu fa'il yang dia tak ada kalau macam isim fa'il, wazan nombor 1 lain, wazan nombor 2 lain. Tapi untuk sirah mubalaghah ni dia hanya untuk yang wazan nombor 1 sahaja, iaitu fa'il yang tak ada tambahan. Okey, ada 5 wazan. Okey, tengok pertama. Yang pertama wazan fa'alun. Yang kedua wazan mif'alun. Yang ketiga wazan fa'ulun. Yang keempat wazan fa'ilun. Yang kelima wazan fa'ilun. Okey, seperti yang saya sebut tadi, sifat sirah mubalaghah dengan sifah musyabbahah ni dia ada persamaan. Sama wazannya pun juga ada beberapa wazan yang sama macam sifah musyabbahah nanti bab selepas ni. Jadi sekarang ni kita kena faham dulu kelima-lima wazan ni lah, antara dalam wazan ni ada juga perkataan yang dia akan jadi juga dalam sifah musyabbahah, sebab makna dia pun ada lebih kurang juga. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Ada 5 wazan. Jadi kalau kita nampak perkataan ni, kita boleh anggarkanlah maknanya, kita nak terjemah makna dia tu ikut kesesuaian ayat tu lah. Kalau nama Allah kita tambah maha, kan. Kalau manusia ke mungkin kita kata pakar, ataupun yang paling katakanlah alim, allamah, yang pakar dalam bidang sekian, kan. Kita boleh terjemah ikut kesesuaian lah. Okey, tengok contoh yang pertama, wazan yang pertama, wazan fa'alun. Ni rasanya kita biasa jumpa ni perkataan yang wazan fa'alun dalam Quran pun banyak. Okey. Cuba, siapa nak cuba buat perkataan pertama, alima. Alima tahu. Jadi kita nak guna, nak terjemah, nak letak dia dalam wazan fa'alun. Siapa boleh cuba? Boleh? Alamun. Ya, allamun. Fa'alun dan allamun. Okey. Jadi orang yang sangat mengetahui. Sesuatu yang sangat mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Tengok terjemahan tu ikut kesesuaian lah. Okey. Fa'ala. Fa'ala samalah. Fa'alun. Maknanya kalau nama Allah tu dalam Al-Quran dia fa'alun lima yurid. Allah ni dia buat apa yang dia nak. Dia boleh, maha berkemampuan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Okey, wasafa, menyifatkan. Jadi apa wazan sirah mubalaghah dia? Wasafun, orang yang pandai menyifatkan. Jadi wasafun ni maksudnya orang yang bila dia cerita tu dia boleh describe satu benda tu dengan clear. Tu wasaf, orang yang pekerjaan pun ada, macam haddad, orang yang tukang besi, kan. Dia berkaitkan macam ni lah. Maksudnya kita
kita terjemahkan ikut kesesuaian. Jadi bila kita tahu dia punya kata dasar dia, kita boleh terjemahlah. Okey, soma. Soma apa maksud soma? Puasa. Puasa. Kalau kita buat soimun, guna isim fa'il soimun, maksudnya orang yang berpuasa. Tapi guna sirah mubalaghah ni, kita nak buat orang yang kuat berpuasa. Sangat banyak berpuasa. Agak-agak macam mana bunyi dia? Wazan fa'al. Okey. Ya, sawamun. Kenapa jadi waw? Kita kena ubah. Ingat alif dia bukan kata dasar. Jadi kena tahu dulu apa kata dasar di sini. Waw ataupun ya. Caranya kita tengok dalam fi'il mudhari' dia. Sama yasumu. Jadi waw lah kata dasar dia. Jadi tukarkan alif kepada waw. Jadi buat macam samalah dia punya wazan dia. Jadi fa'alun sawamun. Okey, nama tidur tidur. Nama yanamu niyaman. Jadi ya tu alif tu asal dia lah alif di situ adalah waw kan naum, tidur kan naum kan, naumun nauman. Jadi nama alif tu asal dia lah waw. Jadi tukar kepada alif tu tukar kepada waw lah. Okey, letak wazan fa'al. Jadi bunyinya nawamun. Nawamun orang yang Abang tak buka. kuat tidur nawamun kuat tidur. Okey, kuat tidur. Okey. Satu lagi perkataan masya. Masya ni apa? Berjalan. Masya berjalan. Okey, masya ni dia ada beza sikit, ada huruf illah dia di hujung. Okey, jadi kalau ikut wazan, ulang balik dah daripada mula. Saya tak dapat nak catch langsung. Yang wazan ni ke apa? Yang wazan tu, macam mana dia boleh tukar tu? Agaknya terhayal tadi, tak tahu. Mana? Boleh. Okey, sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah tu dah okey, boleh faham Sirah mubalaghah. Okey. Ada 5 wazan ni. Kita kena okey. Fa'alun. Okey, wazan pertama fa'alun. Okey, fa'alun. Okey, fa'alun. Tengok dia punya kata dasar dia lah pada fa, ain, lam. Jadi letaklah mana-mana fa'al. Okey, contohnya tadi apa dia? Alima tahu ain, lam. Lepas tu ada alif alif, mim. Fa'alun. Okey, fa'alun allamun. Fa'alun allamun. Okey, ada 5 wazan tadi disebut 5 wazan. Macam mana kita nak tahu mana satu wazan ni? Dia sebenarnya ikut penggunaan orang Arab. Dia tak ada istilah macam perkataan ni diguna wazan. Kalau macam sebelum ni kita belajar wazan 1 sampai 9 kan. Wazan 1 macam ni, wazan 2 macam ni, 9 baru faham. Tapi untuk sirah mubalaghah ni, sebab dia hanya ada pada wazan nombor 1 saja, dan mana yang sesuai, perkataan apa yang sesuai untuk kita guna wazan yang mana, itu kena tengok penggunaan orang Arab. Jadi sebab tu fokus pembelajaran kita pada malam ni adalah bukannya kita nak buat, tapi kita nak kenal dia punya wazan supaya bila kita jumpa perkataan tu kita dah boleh agaklah nak terjemah apa dengan sesuai. Okey. Qadamun, ni wazan nombor 2. Wazan nombor 2 mif'alun. Okey. Qadima, dia punya fa'al dia qadima. Mif'alun jadi miqdamun.
Ni nama orang Arab ramailah nama Miqdam. Kedam. Cuma nama Melayu ni kurang lah. Jadi Miqdam. Okey. Qadimah ni yang datang ataupun yang memberikan sesuatu. Miqdam ni yang maksudnya orang yang, kalau nak terjemah nama dia tu maknanya orang yang banyak mendatangkan sesuatu lah. Lebih kurang gitulah. Okey. Ni wazan nombor 3, fa'ulun. Ni pun banyak dalam Quran. Kita jumpa fa'ulun. Okey, contohnya fa'il syakara, bersyukur. Jadi kita nak buat, kalau orang yang bersyukur isim fa'il syakara boleh. Isim fa'il bukan sifat mubalaghah. Syakirun. Syakirun. Syakirun ni orang yang berterima kasih lah kita kata. Sekali dia buat, bukan terima kasih, maksudnya dia berterima kasih sekali je. Tapi kalau kita nak buat sirah mubalaghah, jadi wazan nombor 3 ni Syakurun. orang yang sentiasa berterima kasih. Saburun. Okey, kalau saburun sabar. Saburun. Sabar. Kalau isim fa'il sabara jadi isim fa'il. Sabirun, orang yang sabar. Kalau saburun orang yang sangat bersabar. Kan, okey. Akala, makan. Akilun, orang yang makan. Tapi orang yang kuat makan, Akulun. akulun. Dia jumpa Akulun. ya. Huwa akulun. Kalau perempuan akulah. Tukarlah. Tamarbutah kan. Tu samalah. Okey, jadi yang penting kita nak kenal wazan-wazan ni supaya bila kita jumpa dalam perkataan kita boleh tahulah nak terjemah apa. Okey. Kemudian fa'il lah. Fa'il ni selalu kita jumpa nama yang gunakan fa'il ni juga sama. Kita terjemah dengan makna isim fa'il tapi dengan tambahan makna yang menguatkan. Contohnya alima, tahu. Kalau alimun, orang yang tahu, isim fa'il dia. Kalau wazan fa'il jadi alim, orang yang sangat tahu, yang maha mengetahui. Nasir, nasara dia maksud nasara? Tolong Nasara penolong. Tolong nasara tolong. Nasirun pembantu, penolong. Nasirun yang banyak membantu, yang maha membantu. Okey, qadara mampu, qadirun orang yang mampu. Qadirun wazan mubalaghah, wazan fa'ilun, ni yang maha mampu, yang maha berkuasa. Azama, besar. Istilah balaghahnya azimun, yang maha besar, yang maha agung. Okey, wazan nombor 5 fa'ilun. Wazan ni pendek lah. Dia kekalkan 3 huruf tu, tukar baris je. Okey, fa'ilun. Fatana, apa maksud fatana? Itu ta. Ni fatana. Yang empat sifat. Bijaksana. Bijak lah. Fatin. Jadi orang yang bijak, yang sangat bijak, fatinun. Kalau isim fa'il fatinun. Tapi ni istilah balaghah dia, fatinun. Okey, fatinun. Okey, jadi kalau jumpa perkataan yang 3 huruf macam ni, tapi dia ada sabdu. Dia ada tanwin. Jadi maksud isim lah. Kalau kita jumpa perkataan contohnya fa'ila, kan, 3 perkataan yang tak ada tanwin, jadi fa'ila. Jadi kita kata ni fa'il. Tapi kalau fa'ilun, ni ialah kata nama, isim. Apa maksud dia? Maksud dia adalah itulah sifat balaghah lah. Ataupun sifat musyabbah. Kita akan tengok sifat musyabbah pun dia ada wazan yang hampir sama. Okey, jadi kita kenal pasti wazan je dulu. Fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun. Okey, selain daripada 5 wazan ni, ada lagi beberapa wazan yang jarang-jarang digunakan lah, wazan yang tak famous.
Tapi kadang kita jumpa juga antaranya wazan ni. Ni auzanun ukhra waradat lil mubalaghati lakinnaha qalilah. Beberapa wazan lain yang datang dengan makna mubalaghah. Mubalaghah ni berlebihan lakinnaha qalilah, tapi jarang digunakan. Contohnya fa'ul. Okey. Fa'ul. Kalau biasa dengar gelaran kepada Sayyidina Umar Khattab, Faruq. Okey, Faruq tu maksudnya apa? Daripada faraqa, membezakan Faruq maksudnya orang yang membezakan antara hak dengan yang batil. Itu gelaran Sayyidina Umar Khattab. Kemudian fi'il. Agak perkataan apa ni yang guna sirah balaghah ni? Ada gelaran sahabat juga, fi'il. Gelaran Sayyidina Abu Bakar, Siddiq. Siddiq. fi'il as-siddiq. Fi'ilun siddiqun. Okey, wazan sama tu. Faruq Siddiq. Jadi maksudnya yang sangat membenarkan. Itu kalau kita terjemah menggunakan surah Al-Balaghah lah. Biasanya surah Al-Balaghah ni kita guna untuk puji orang lah. Untuk puji atau bukan untuk menghina orang. Kalau benda yang negatif, kita guna untuk menghina lah, penghinaan. Okey, wazan lain, wazan fu'alah. Ni ada dalam Quran guna humazah, lumazah, itu semua sirah mubalaghah. Tapi ni jarang-jarang lah digunakan. Yang banyak digunakan 5 wazan di atas ni. Okey, jadi ingat sirah mubalaghah dan juga sifat musyabbahah, makna dia lebih kurang juga macam isim fa'il, cuma dia ada tambahan makna, iaitu makna menguat. Okey, sifat musyabbahah pula. Ya. Silakan. Sirah ni lafaz lah. Secara literalnya sirah ni macam bentuk acuan lah. Kan. Okey. Jadi Hamaza. Ha mim zai dengan lam mim. Tambah butuh. Ya, tambahan untuk bermaksud mubalaghah. Okey, hamaza ni maksudnya orang yang mengeji. Orang yang mengejek. Jadi humazah ni makna orang yang banyak mengejek. Okey. Lamazah pun sama. Cuma lamazah ni dia mengejek dengan isyarat. Hamazah ni mengejek dengan perkataan. Disebut benda yang kalau lumazah ni orang yang mengejek dengan buat muka mata, tu lumazah. Okey. Jadi terjemahan untuk surah Balaghah tadilah dia terjemahan dia makna dia isim fa'il tapi makna dia lebih sedikit. Itu surah Balaghah. Yang kedua sifat musyabbahah. Ta'rif sifat musyabbahah. Dia sama juga macam isim fa'il Tengok ismun musawwaghun yang dibuat isim yang dibuat. Musawwaghun ni sirah tadilah, mana isim tu dibentukkan daripada fi'il sulasi lazim. Sama juga macam tadi. Isim sirah balaghah tadi datang daripada fi'il sulasi. Dia tak ada fi'il rubai ataupun lebih dari 3 huruf, tak ada. 3 huruf saja. Lidalalati ala man qama bihi al-fi'l, untuk menunjukkan siapa yang buat perbuatan tu. Sama macam isim fa'il lah tadi. Tadi pun isim fa'il juga. Sama juga macam isim fa'il. Cuma tambahan untuk sifat musyabbahah ni
ala wajhi thubut, menunjukkan benda tu macam sentiasa. Okey, sama macam kalau katakanlah orang yang apa macam kita kata macam orang yang main bola sepak. Jadi ada orang yang memang dia pemain bola sepak. Dia memang main bola tu. Memang dia punya career dia. Ada orang yang kadang-kadang je main. Tapi kalau isim fa'il, maksud dia kadang-kadang je buat. Tapi kalau guna sifat musyabahah, kenapa kita guna sifat musyabahah ni? Untuk menunjukkan bahawa orang tu memang career dia macam tu. Memang perangai dia macam tu. Memang dia buat benda tu sentiasa. Tu beza sifat musyabahah. Beza dengan sirah mubalaghah, kita nak mengatakan dia lebih. Lebih. Bukan setakat benda tu sentiasa dia buat, tapi benda tu lebih ada banyak benda tu banyaklah padanya, lebih daripada biasa. Tu sirah mubalaghah, melebihi. Sifat musyabahah adalah sifat kita nak sifatkan sesuatu tu dengan satu sifat dan sifat tu sentiasa ada pada dia. Tu guna sifat musyabahah. Tu beza antara penggunaan sifat musyabahah dengan isim fa'il. Ini perbezaan dari sudut penggunaan lah. Kalau isim fa'il kita guna untuk seorang ataupun sesuatu yang buat benda tu one off. Tu kita guna isim fa'il. Tapi kalau nak kata orang tu sentiasa buat benda tu, kita guna sifat musyabahah. Jadi dari sudut ni, kalau kita jumpa perkataan ataupun jumpa ayat yang guna sifat musyabahah, kita tahulah maksudnya ayat tu, tujuan orang yang buat ayat tu adalah untuk mengatakan bahawa si fulan bin si fulan ni memang sentiasa begini. Okey, jadi sifat musyabahah ni daripada 3 huruf lah, fa'ila ataupun fa'ula ataupun fa'ala. Maknanya ada 3 huruf, wazan fa'il sulasi, fa'il yang 3 huruf. Okey, tengok dia punya wazan dia. Cuma wazan dia ada banyak sikit. Okey, ada tiga keadaan. Sama ada fa'il dia ialah fa'il fa'ila, ataupun fa'il dia fa'il fa'ula, ataupun fa'il dia fa'il fa'ala. Okey, jadi kita tengok kamus, tengok fa'il tu sama ada dia fa'ila, dia fa'il madhi dia, fa'ila yaf'alu ke, yang penting asal dia fa'il madhi dia. Fa'il madhi dia fa'ila ataupun fa'ula ataupun fa'ala. Okey, kalau wazan dia fa'il madhi dia fa'ila, ada 3 wazan dia, iaitu fa'ilun, ni sama macam sirah balaghah tadi, ataupun af'alu ataupun fa'lanu. Okey, fa'lanu, ada 3 wazan, sama ada fa'ilun, af'alu ataupun fa'lanu. Okey, nombor 2, iza kana al-fi'lu ala wazni fa'ula. Kalau fa'il tu wazan dia fa'ula, fa'il madhi dia fa'ula. Okey, fa inna sifata al-musyabbahata tushtaqu minhu ala fa'alun. Ada 4 pula. Kalau wazan dia fa'ilun, fa'ula, fa'il madhi dia fa'ula, ada 4 wazan. Okey, fa'alun, fu'alun, fa'alun, fa'lun. Okey, bezakan yang nombor 3 ni fa'alun dengan mubalaghah tadi. Mubalaghah dia ada sabdu. Fa'alun. Yang ni tak ada sabdu. Fa'alun. Okey. Jadi kalau jumpa perkataan-perkataan ni, kita nak terjemah apa? Terjemah macam isim fa'il juga terjemahan dia. Terjemahan dia sama macam isim fa'il. Cuma kalau orang yang baca teks asal ni, dia boleh tahulah maksud penulis tu nak menunjukkan sifat ni sentiasa ada pada benda ataupun orang tersebut. Okey, untuk wazan fa'ala satu je, iaitu fa'ilun. Fa'ilun. Tak apa, kita tengok contoh, insya-Allah kita lebih kita nampaklah perkataan-perkataan
Yang kita biasa jumpa kata-kata ni. Cuma kita tak biasa kenal dia punya wazan je. Okey, tengok kata-kataan dia bermula dengan fa'al ataupun sifat musyabbahah yang berasal daripada fa'al fa'ila, yang fa'al madhi dia fa'ila. Okey. Yang pertama adalah wazan fa'ilun. Okey, wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun ni biasanya digunakan untuk perasaan. Okey. Contohnya inilah perkataan hazina, fariha, qalaqa. Hazina sedih. Hazina sedih. Jadi orang yang sedih, yang sentiasa sedih, apa dia? Hazinun. 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 Okey, hazinun. Fariha, yang gembira. Farihun. Sentiasa gembira, farihun. Jangan panjang. Farihun pendek. Kalau farihun tu isim fa'il. Maknanya dia sedang bergembira lah sekali. Tapi farihun ni orang yang sentiasa bergembira je. Dia sebenarnya kataan yang negatif sebenarnya. Suatu nanti ada contoh dia. Dan Quran ni memang innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang yang farihun ni, orang yang dia tak ada, dia memang dunia hidup ni hiburan je. Figuraki. Dia figuraki tu positif lah. Ni orang yang memang dia dalam istilah dalam Quran benda negatif ni. Farihun ni orang yang terlebih gembira. Nak berhibur je kerja dia. Okey, qalaqa ni gusar. Gusar, risau. Jadi orang yang sentiasa risau, qaliqun. Qaliqun. Okey. Qalaqa ni dia apa? Kalau jangan risau, la taqlaq. La taqlaq. La taqlaq. Jangan risau. Qalaqa ni dia macam apa? Gundah, risau, resah, tu qaliqun. Okey, tu wazan fa'ilun. Jadi fa'ilun tadi dalam sirah mubalaghah pun ada. Sifat musyabbahah pun ada. Jadi macam mana nak bezakan, nak tengok ayat lah. Mungkin kita tak boleh nak kalau dia lebih kepada sifat, maka kita tak anggap dia mubalaghah lah. Kita anggap dia macam sifat musyabbahah kalau lebih kepada sifat. Tapi kalau dia lebih kepada dia punya kelakuan dia, contohnya macam orang yang wara', wara'a. Orang yang wara' wari'un. Jadi kita anggap tu orang yang banyak waraknya. Okay. Dia ikut perkataan lah. Kalau dia sifat, kita lebih, kalau makna perkataan tu ialah makna sifat, maka dia di bawah sifat musyabbahah. Okey, seterusnya perkataan wazan af'alu. Okey, wazan af'alu. Wazan af'alu ini dia datang untuk menunjukkan warna. Okey, tengok zaraqa, hamara ni warna. Maknanya sesuatu yang berwarna itu. Okey. Okey, jadi kalau zaraqa warna biru. Azraq. Azraq wazan dia. Kataan azraq ataupun semua kataan yang wazan ni, dia bukannya maksud dia warna, tapi dia berwarna. Disebab dia isim fa'il. Jadi kita ayat dia akan jadi contohnya kitabun azraq, buku yang berwarna biru. Azraq tu sendiri dia macam isim Bukan fa'il maksud sungguh-sungguh warna biru. Dia bukan, dia warna biru lah. Maksud dia warna biru, tapi dia dalam bentuk wazannya, wazan terjemahan dia lah macam isim fa'il, berwarna biru. Okey, kalau warna biru tu sendiri dia punya asal dia ni lah, dia punya kata dasar dia. Okey, hamara merah, ahmar. Kalau hitam, sawada, aswad. Okey. Cuma untuk wazan ni dia ada wazan pasangan dia, iaitu kalau muannas. Kalau muannas
Af'al wazan dia jadi fa'la. Ya. Oh, tu jadi hamra tu Ustaz. Jadi hamra. Ya. Dia punya pasangan dia ni. Kalau muannas. Sekejap. Tak boleh tulis ni. Okey, fa'la. Okey, jadi zarqa, hamra, sauda, habbatu sauda. Biji hitam. Habbatu sauda. Sauda tu hitam lah. Sofra, warna kuning. Tu semua wazan dia. Okey. Perkataan wazan berikutnya, wazan fa'lan. Okey, bila nak guna fa'lan ni kebiasaannya untuk sifat yang menunjukkan penuh ataupun kosong. Okey, contohnya atasha. Atasha maksud atasha? Apa ke? Dahaga. Atasha dahaga. Dahaga. Jadi orang yang dahaga Atishan. Atish betul juga, tapi Atish isim fa'il lah. Tapi Atish isim fa'il. Tapi kita nak buat sifat musyabbahah Atishan. Okey. Mala'a penuh. Kenyang pun boleh juga. Jadi mala'a ni penuh lah. Ini nak kata orang yang penuh ataupun kenyang. Mal'an. Mal'an. Inilah Min lam mal'an. Hamzah alif nun. Hamzah alif. Dia jadi mat lah. Okey, kemudian kenyang, syab'an. Syab'an. Okey, ini pun dia ada pasangan muannas dia. Pasangan muannas dia adalah fa'la. Oh, dia tak ada nun. Okey, tak ada nun. Ada jadi ya macam ni lah, alif maqsurah. Fa'la. Jadi atsyan untuk lelaki, kalau perempuan atsya. Mal'an untuk lelaki, kalau perempuan mal'a. Syab'an untuk lelaki, kalau perempuan syab'a. Itu kalau nama perempuan, kalau Arab ni banyak macam Laila. Itu nama-nama wazan ni lah, wazan perempuan. Ya. Nak tunjukkan ya. Dia maksudnya dia kalau Atish di sebenarnya benda ni dia sudut penggunaan lah. Kalau nak ikut makna yang betul ni, kalau Atish ni maksudnya dia rasa sekali je haus, lepas tu dah tak haus lah. Jadi kalau Atishan ni dia anak Atishan, aku masih lagi rasa haus ni. Maknanya nak dahaga, haus lagi. Kalau Atish mungkin kita boleh kata semalam aku rasa dahaga. Dia tapi sama je lah. Maksudnya ini dari sudut kalau kita nak terjemah yang penggunaan ayat yang betulnya, kalau kita kalau kita sedang dahaga ni, kita sebut Atishun, anak Atish. Tapi kalau kita nak kata Atishan ni, mungkin kita bersifatkan orang yang mungkin dia sentiasa tak cukup makanan ke, tak cukup air nak minum, tu Atishan. Ataupun kadang-kadang orang guna istilah Atishan ni macam orang yang dahagakan ilmu, tu boleh ke Atishan. Maksudnya dahaga kepada ilmu. Tu dari sudut penggunaan lah, tapi maksudnya tak adalah kita kata salah kalau kita kata Atishan ni maksudnya kita sentiasa dahaga ke. Dia taklah salah lah, tapi dari sudut ketepatan ayat tu, kalau Atishun tu lebih tepat untuk benda tu sekejap je. Tapi kalau Atishan dia okey.
Okey, seterusnya tadi kalau wazan kalau fi'il madhi dia wazan fa'ila. Okey, berikutnya fi'il madhi dia wazan fa'ula. Fa'ula. Okey, Fa'ula. fa'ula. Okey. Contohnya ada empat wazan dia. Fa'alun, fu'alun, fa'alun, fa'lun. Okey. Contoh perkataan hasuna. Hasuna ni maksud dia apa? Baik hasuna baik. Jadi kita suatu nama orang fa'alun wazan fa'alun untuk perkataan hasuna. Jadi Hasanah. Hasanun. Hasanun. Hasan. Orang yang nama Hasan tu dia adalah sifat istilah dia wazan dia adalah wazan sifat musyabahah kepada fi'il hasuna. Maknanya orang yang baik lah. Okey. Syaju'a ni berani. Berani. Okey. Orang yang berani, orang yang kita sifatkan sebagai dia orang yang berani. Wazan dia syuja'un. Fu'alun syuja'un. Jabuna. Jabuna apa dah? Pengecut Jabuna. Jabuna pengecut. Okey, wazan dia fa'alun jabanun. Jabanun. Okey, jabanun. Okey, kemudian sahula. Apa dia sahula? Senang. Senang. Su'uba. Susah. Susah. Okey, kalau sesuatu yang senang je, sahlun. Fa'lun, sahlun. Sesuatu yang susah, su'bun. Jadi wazan yang kita sebut sahlun, su'bun tu wazan dia ni. Okey. Jadi kita bila kita jumpa perkataan tu kita tahulah macam mana, walaupun ialah kita apa kepentingan kita tahu wazan-wazan ni. Bila kita jumpa perkataan-perkataan ni kita boleh terjemah dengan lebih yakin lah perkataan tu. Okey, itu untuk wazan fa'ula. Fa'il yang madhi dia fa'ula. Okey. Yang ni tak ada mu'annas ke Ustaz? Sahlatun? Ni yang tambah marbutah lah. Yang ada beza yang tadi je. Yang ni mu'annas dia tambah marbutah. Sahlatun. Sama juga nak tambah jamak muzakkar salim tu pun boleh. Okey, seterusnya wazan fa'ala, fi'il madhi dia fa'ala, wazan dia fa'il. Yang ni mungkin kita bunyi macam pelik sikit, tapi sebenarnya kataan ni selalu kita sebut. Iaitu yang ini untuk wazan fa'il ni dia berlaku untuk fi'il yang ada huruf illah di tengah. Mata, jada, sada, toba, sa'a. Mata, apa maksud mata? Mata mati. Mati. Jadi orang yang mati, mayat lah. Wazan ni letak Mayyitun. Mayyitun. Okey. Mayyitun. Okey, mayyitun. Mayat lah. Mayat, mayyitun. Okey. Jada, baik. Baik. Jadi sesuatu yang baik, sifat musybah. Jayyidun. Jayyid. Jayyid. Biasa sebut Sada. Sayyidun. Ya, sada ni maksud dia ketua Sada ketua. Jadi Sayyidun ketua. Yang panggil Sayyid tu tuan kan. Toba maksud toba? Toba apa ya? pun. Baik. Baik. Toba baik.
Dia pun sesuatu yang baik, thayyibun. Sa'a buruk. Jadi sifat musyabbahah dia sayyi'un. Okey. Kita dah biasa jumpa dah, cuma tak tahu dia punya kategori dia je. Jadi kategori dia adalah sifat musyabbahah. Okey, itu wazan fa'ilun ni. Fa'ala. Okey. Okey, selesailah tentang dua sifat musyabbahah dan juga sirah mubalaghah. Kita tengok ada beberapa ayat Quran yang terpilih ni, kita nak keluarkan dia punya sirah mubalaghah dan juga sifat musyabbahah. Sayyi'un aja dia macam mana? Sayyi'un. Fa'alun lima yurid. Macam nak sambungkan. Sin, ya, hamzah. Ya tu sebelum hamzah. Alamak. Tak keluar awalnya. Oh, macam syai'. Macam syai'. Macam syai'. Fa'alun. Okey, tengok ayat yang pertama, dia punya bentuk-bentuk wazan-wazan ni kita selalu jumpa, kita dah boleh agak lah. Okey, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mana? Fa'alun. Fa'alun. Okey, dia punya kata dasar dia Fa'ala. 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 fa'alun. Jadi Allah sesungguhnya Tuhan kamu fa'alun, maha mampu untuk melakukan lima yurid, apa yang dia kehendaki. Okey, jadi fa'alun, maha melakukan. Okay, ayat berikutnya innahu ni sirah mubalaghah ke sifat musyabbahah? Yang ni mubalaghah. Mubalaghah lah, mubalaghah. Maha tu kan, mubalaghah. Okey, innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Yaqulu Yaqulu. Safra. Safra. Oh, safra. Di mana? Okey. Safra ni apa? Kuning. Warna kuning. Warna kuning. Dia muannas untuk asfar kan? Dia sifat ke sirah mubalaghah? Ini musyabahah. Sifat lah, sifat. Warna di bawah sifat. Sifat. Okey. Musyabbahah. Okey. Musyabahah. Sifat musyabbahah lah. Sifat musyabbahah. Sifat dengan sifat sirah. Sirah mubalaghah, sifat musyabbahah. Itu nama panjang dia lah. Okey. Ini sifat musyabbahah. Allamun. Mubalaghah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allamul. Allamul. Mubalaghah. Allamul. Maha mengetahui kan. Sungguhnya engkau maha mengetahui al-ghuyub. Apa maksud ghuyub? Uyuk. Gaib. Ghaib. Ghaib. Maha mengetahui tentang perkara ghaib. Okey, wa nadainahu min janibi turil ayman. Janib. Ya. Janib fa'il. Fa'il. Mana ni? Tur. Nadai. Nadaina fa'il. Tur wazan apa? Aiman. Aiman. Kan ada af'al ni. Aiman. Apa maksud aiman? Yamin shimal. Oh, yamin. Kanan. Jadi aiman sesuatu yang kanan. Oh, sesuatu. Yamin arah kanan, shimal arah kiri. Ya. Sesuatu yang kanan. Yang berada di kanan. Mana wazan dia ni? Wazan af'al. Sifat musyabbahah. Sama macam warna. Sama macam warna tadi tu kan. Aiman, asfar, abyad.
Oh, sifat yang tu. Okey. Ni ayat ni banyak sikit. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim. Ada berapa ni? Ada 4. Halafin. Hallafin Hamma. hammazin Hamazin. masya'in. Mahinin bukan Ustaz. Apa dia? Mahinin, Ini kan? mahinin bukan ni. Binamin. Kamazin. Manna'in, ya. 3. Sirah. Okey. Halaf. Apa maksud halaf? Halaf. Halaf ni bersumpah. Halaf ni orang yang banyak bersumpah. Orang yang bersumpah ni apa, orang Arab ni lah. Panggil orang Arab ni banyak sumpah ni. Dia banyak sumpah benda yang tak betul lah. Benda tak betul tapi dia bersumpah betul. Okay, Hammazin tadi tu yang apa? Yang banyak mencela. Masya'in tadi dah jumpa yang Masya'in tadi. Daripada Masya'in. Banyak berjalan. Tapi siapa ni banyak berjalan ni? Masya'in binamim. Namimah. Bisa kan namimah? Batu api Namimah ni. Orang yang berjalan menyebarkan batu api. Menyebarkan berita. Manna'in. Orang yang banyak menahan lil khairi, menahan daripada melakukan kebaikan. Ini sifat-sifat orang yang ni Nabi Allah sebut dengan Nabi ni, wala tuti', jangan kamu taat, jangan kamu ikut orang yang banyak mencela, banyak berjalan, menyebarkan fitnah kan. Okey. Ini semua sirah mubalaghah. Tapi ada sifat musyabah dalam ni. Asim. Ini sifat musyabah. Asim. Buat dosa yang melakukan dosa. Okey. Okey. Sifat musyabah. Okey, seterusnya. Okey, ni dia mungkin nampak lain sikit sebab dia ada fa'il mudha'af yang ada 2 huruf, nampak lain sikit. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun bukmun Umyun. Tiga-tiga ni summun bukmun umyun. Ini sifat mubalaghah ke sirah mubalaghah ke sifat musyabahah? Ini sifat. Sifat musyabahah. Summun, orang yang pekak. Okey, bukmun, orang yang bisu. Umyun, orang yang buta. Sifatnya orang yang sifat. Okey, seterusnya wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Zallam. Okey, zallam dia punya sirah mubalaghah dia. Sesungguhnya Allah tidak zallam. Apa maksud zallam? Menzalimi. Menzalimi. Allah ni tidak sesekali menzalimi hambanya. Okey. Faqula lahu qawlan layyinan. Qawlan Layyinan. 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 Sifat musyabahah ke sirah? Sirah mubalaghah ke sifat musyabahah? Sifat musyabahah. Sifat musyabahah yang sayyid tadi. Jayyid, tayyib. Layyin, apa dia maksud layyin? Lembut. Lin. Okey, lin lembut. Layyinun sesuatu yang lembut. Sesuatu yang lembut. Okey.
layyinan. Okey, faqula ni apa? Faqula. Apa makna faqula? Kaulan berkata. Ha? Telah berkata. Isim Katakan. ni fi'il katakanlah qula. Kenapa ada alif macam ni? Lam alif ni. Musanna. Untuk dua orang. Dua orang. Aqula. Fi'il Ustaz, amar untuk kalau ku dikatakan di. Kalau ku ni apa? qul katakanlah Oh, daripada untuk seorang. kul. Qul katakanlah untuk seorang. Ya. Kalau katakanlah untuk antuma tambah alif. Tambah Jadi dia. dia bila tambah alif dia terpaksa kembali baliklah kepada ejaan asal dia qula. Dia yang bila dia huruf illah tu bila nak qul dia akan buang waw ni. Tapi bila jadi untuk dua orang lam ni hidup dia akan kembali balik waw ni tu jadi qula. Dia fi'il amal Ustaz. Fi'il amar. Amal Faqula lahu qawlan layyinan. Maka kamu berdua katakanlah kepadanya dengan kata yang lembut. Okey. Innahu kana 'abdan syakura. Syakura. Sirah balaghah ke sifat ni? sifat. Syakur. Mubalaghah. 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 Hamba yang banyak bersyukur, sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Okey, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu min tayyibat. Tayyibat. Sifat lah. Sifat makanan yang baik. Makanlah daripada tayyibat, makanan yang baik-baik. Ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi apa ni? Muannas. Muannas jadi muannas lah. Ni dalam ni jamak. Okey, dia isim, semua ni isim. Jadi bila isim dia boleh jadi musanna, dia boleh jadi jamak, dia juga boleh jadi muannas ataupun muzakkar. Okey, tu disebut dia isim. Okey, innahu ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Syakur dengan ghafur. Okey. Ni sirah balaghah. Sirah balaghah. Sirah al-balaghah. Ghafur kalau fa'il, ghafir mengampunkan. Ghafur yang maha mengampun, yang banyak mengampun. Syakir, syakur. Okey. Ayat berikutnya, summa innakum ba'da dhalika lamayyitun. Mayitun. Ni sifat ke sifah daripada mayyit, mayat kan. Cuma ada tambahan lam. Lam ni maksud dia apa ni? Sesungguhnya taukid kemudian ada waw nun ni. Kenapa tambah waw nun? Jamak. Jamak muzakkar salim lah. Innakum, sungguhnya kamu semua selepas ini pasti akan jadi mayat. Okey, lamayitun. Ustaz, lam ni ada nama lam apa? Lam pengakuan ni lam taukid. Taukid. Lagi satu lam dengan pengakuan tu lam tafdil. Ta'lil ke apa? Ta'lil. Ta'lil tu kerana, kalau maksud dia kerana. Oh, kerana. Taukid maksud dia sesungguhnya. Pernah dengar. Ta'lil kalau kerana. Maksud dia kerana. Apa contoh dia Ustaz? Kalau ta'lil ni? Lam ta'lil ni macam mana? Kalau contoh ni? Contoh li azhaba. Okey, contoh azhabu ilal masjidi li usalli. Untuk solat. Untuk. Kerana nak. Untuk ataupun kerana lah. Tengok sesuai.
Yang maksud dia, okey. 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 Innal insana lazalumun kafar. Zalumun kafar. Zalumun dengan kafar. Kafar. Ni sirah balaghah ke sifat musyabahah? Balaghah. Mubalaghah. Zalum. Sungguhnya insan, manusia ni zalum. Zalum maksud dia? Zalim. Zalim. Banyak yang melakukan kezaliman lah. Banyak. Banyak melakukan kezaliman. Kafar. Banyak mengkufuri. Okey. Yang tadi tu kalau apa tu Ghafurus Syakur tu atau kita nak sebut astaghfirullah, kita nak sebut yang mana? Astaghfirullah ada ke yang lebih kuat lagi? Dia ni astaghfirullah tu fi'il, astaghfiru tu fi'il. Yang ni isim. Benda sirah balaghah ni dia hanya masuk pada isim. Kalau nak guna nak guna untuk fi'il, kita boleh guna taukid lah, tambah taukid. Ini contohnya, sesungguhnya aku astaghfirullah tu taukid lah. Tambahan taukid tu. Okey. Ghafur. Macam mana? Ghafur. Kalau orang yang bersifar, kita tak guna ghafur sebab ghafur ni maksudnya mengampunkan. Kalau orang yang banyak macam tu bertaubat lah, kita guna tawab lah, tawab. Daripada taubat. Kalau istighfar tu sebab diguna wazan 9, maksudnya meminta ampun. Untuk sifat musyabahah dengan sirah balaghah dengan sifat musyabahah ni dia hanya wazan 1 je. Jadi dia tak boleh convert daripada wazan 9. Jadi kalau nak guna orang yang banyak minta ampun, guna tawab. Kalau guna mustaghfir, dia tak ada sifat musyabahah, dia guna mustaghfir lah. Dia punya fa'il. Okey. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru bardan kuni bardan wa salaman. Okey, qulna ni kisah Nabi Ibrahim bila dicampak masuk dalam api tu. Qulna, kami katakan, ya nar, wahai api, kuni mana kuni? Jadilah bardan. Sejuk. Api yang sejuk. Wasalaman, dan lebih selamat. Ini bukan lebih, ni sifat musyabahah. Dan selamat lah. Selamat. Dan selamat ke atas kepada Nabi Ibrahim. Okay. Ini sifat musyabahah. Okey, kemudian ayat seterusnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit ni ma'an ni tahura. Okey, tahura maksudnya apa? Ni sifat musyabahah ke sirah balaghah ni? Mubalaghah. Sangat suci. Mubalaghah. Menunjukkan bahawa air adalah alat suci yang paling kuat lah berbanding objek-objek lain yang boleh membersihkan juga. Okey, maksud terakhir. Terakhir ke? Okey. Ini senang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ni ujunglah Ar-Rahmanir Rahim. Okey, Ar-Rahmanir Rahim ni. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Sifat mubalaghah ke sifat musyabbahah? Tak tahu tu. Mubalaghah lah kot. Ustaz. Ha? Contoh. Maha tu ada perkataan maha. Maha Dia pemurah. maha tu kita terjemah lah. Oh. Tapi dia punya wazan dia tu Maha Oh. penyayang. Sifat lah kot. sifat musyabbahah sifat musyabbahah ni. Fa'lan Musyabbahah. fa'lan dengan fa'il. Okey, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kullama. Kullama setiap kali. Setiap kali. Apa ada Syekh? Mihrab. 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 Oh. Yang ada mim tu sifat sifat musyabbahah ke sifat mubalaghah ni? Mif'al, miqdam tadi contoh dia. Oh, yang tadi ya. Sirah mubalaghah mihrab, sirah mubalaghah. Okey, jadi kenapa mihrab ni tahu kan, mihrab masjid tu kan, mihrab tu kenapa dinamakan mihrab tu dengan nama mihrab? Kata dasar dia haraba. Haraba ni maksud dia apa? Perang. Haraba ni perang. Di tempat tu dinamakan sebagai mihrab sebab tempat tu dikatakanlah antara tempat untuk kita memerangi syaitan lah, memerangi nafsu, tempat solat kan. Itu asal usul nama lah. Tapi jadi perkataan mihrab ni dia adalah daripada sirah balaghah, dia punya wazan dia tu. Okey, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ini kisah Nabi Musa. Bila Nabi Musa tahu apa Nabi Musa pergi menajat, tengok dia punya kaum dia melakukan kesyirikan. Raja'a Musa, Nabi Musa pun pulang kepada kaumnya dalam keadaan ghadbana asifa. Ghadban. Okey. Dan juga asifan sama juga. Ghadban, asifun. Ghadban, asifan. Cuma ni dah kena mansub lah. Jadi asifan. Kan dia fa'ilun tadi. Fa'ilun. Dulu ni sifat Ghadban dalam keadaan marah. Asifun ni dalam keadaan berduka cita lah. Berduka cita terhadap kelakuan tersebut. Okey. Farihin. Inna Allah la yuhibbul farihin. Ini saya sebut. Inna Allah la yuhibbul farihin. Al-farih. Orang yang melampau lah. Orang yang memang sifat ni banyak. Dia ayat ni sebenarnya dia punya cerita dia tentang Qarun. Sebelum keluar pasal farihin ni, cerita pasal Qarun. Dia antara nasihat yang penghujung ayat tu Allah sebut ni, innallaha la yuhibbul farihin. Okey, last sekali, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Qital. Okey, wa huwa kurhul lakum. Kurhun ni sifat musyabbahah kurhun sifat musyabbahah. Okey. Qital. Okey. Ada fi'al. Lun tu tadi kan. Fa'alun tu. Apa? Fi'alun. Itu fa'alun. Fa'alun. Ni fi'alun. Okey, tadi qitalun ni bukan di kurhun sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah diwajibkan kepada kamu untuk berperang wa huwa kurhul lakum, dan dia adalah sesuatu yang kamu tidak sukalah.
makruh kariha yang kamu suka. Okey, jadi tu je lah untuk hari ni. Jadi kesimpulannya adalah sifat musyabahah dengan sirah mubalaghah dengan sifat musyabahah ni maknanya hampir sama. Cuma beza mubalaghah ada maksud sangat, sifat musyabahah sifat nak menunjukkan memang sesuatu sifat. Itu untuk bezakan dengan fa'il. Maknanya dia sama macam isim fa'il, tapi isim fa'il ni nak menunjukkan seseorang yang buat benda tu mungkin sekali one off je. Tapi kalau orang tu sentiasa buat benda tu, maknanya benda tu dah jadi dia punya sifat dia. Itu yang kita gunakan sifat musyabahah. Itu beza penggunaan sifat musyabahah. Tapi biasa kalau kita buat ayat kita guna isim fa'il, isim maf'ul je lah. Tapi maknanya kalau kita jumpa perkataan-perkataan ni, wazan ni, kita boleh agak lah nak terjemah dia tersebut kan. Okey. Tak pernah tahu kategori dia tu. Okey. Jadi lepas ni kalau jumpa kan nanti akan datang ni kita belajar masdar, lagi banyak lah kita akan jumpa kata-kata. betul lah. Tak pernah nak dengar. Tapi katanya selalu jumpa. Okey. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada apa? Syukran lah ya Ustaz. Afwan. Ya. Ya, ini dia sifat lah, maksudnya yang berwarna. Jadi tapi itulah dia memang kalau kita nak, sebab warna ni dia memang sifat lah. Warna ni dia tak boleh lari daripada benda. Dia memang sifat yang melekat pada benda kan. Jadi sebab tu dia memang kena letak dalam sifat lah. Kita tak boleh nak cabut. Kalau cabut tu dia tak boleh cabut warna tu kan. Itu yang maknanya kalau terjemahan yang tepat untuk azra tu yang berwarna. Sesuatu yang berwarna kan. Okay. Sebab kalau katakanlah kita buat ayat kan, kitab Al-Kitabu Aswad, contohnya kan, buku itu berwarna, kalau kita buat Al-Kitabu Aswadun, terjemahan dia adalah buku itu hitam. Maksudnya buku itu adalah hitam. Sepatutnya kita kena guna sifat lah, Al-Kitab Al-Aswad, buku yang berwarna hitam. Hadza kitabun aswadun. Ini buku yang berwarna hitam. Ini tak boleh lah Abu Nuha, tak boleh lah Ustaz. Boleh je. Boleh je. Cuma saya tunjuk kesalahan lah dari sudut kalau kita guna mubtada' khabar. Contohnya kita buat Al-Kitab. Kena boleh kan? Al-Kitab. Lakagal. Al-Kitab. Okey, contohnya Al-Kitabu. Sekarang kita nak buat ayat, kita nak kata buku itu berwarna hitam kan. Kalau kita buat Al-Kitabu Aswadu, dia akan jadi maksud buku itu hitam, yang berwarna hitam. Dia kalau yang kalau kita nak kata buku itu berwarna hitam, hadza ini kitabun aswadun. Mana kita akan jadikan dia sifat. Hadza kitabun. Ini mubtada'nya. Ini kitabun aswadu.
Buku yang berwarna hitam. Ataupun kita buat ayat Al-Kitabu Al-Aswadu, buku yang berwarna hitam itu li Muhammad, untuk Muhammad. Jadi sebab sifat ni, warna ni dia memang sifat kepada sesuatu. Li. Okay. Okey, tak okey. Al-Kitab. Okey. Al-Aswad. Wallahu a'lam. Ada apa lagi? Ada apa-apa lagi?